berbakti apa sajalah, tak? Buatlah sebagai pembantu. Nak suruh hantar anak ke tadika ke, nak cuci kereta ke, tu bahasa saya, anda jangan semata masukkan. Dan dia ni dianggap macam keluarga Nabi. Umur 10 tahun duduk dalam rumah Nabi, belajar, tolong Nabi, siapkan tempat duduk. Kalau Nabi minta nak kemaskan ke, nak ikut, macam-macam. Sampailah Nabi wafat juga, dia masih lagi dalam rumah Nabi. Antara yang memandikan jenazah Nabi menurut riwayat yang boleh kita terima, selain daripada keluarga Al-Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi, dia ada anak Abdullah bin Abbas, dia ada anak Al-Fadl, Rustam, dia ada beberapa orang anak, semuanya mandikan. Ali bin Abi Talib yang memimpin mandi jenazah Nabi. Ada seorang budak namanya Anas bin Malik, di luar keluarga Nabi tapi dia ikut bersama. So ini kita cerita panjang lebar. Akhir hayatnya dia berhijrah ke Basra. Basra ni tempat yang keluarnya ulama macam di Syria. Syria ni di sebelah barat, Basra ni sebelah timur. So Hijaz ni utara tu ada dua. Pada zaman Umar ni, apabila dua bandar ni dimerdekakan, so kekuatan Islam tu nampak apabila Basra dan juga Basra dan juga Syria ni, Syam, itu menjadi milik Islam. Islam semakin kuat. So dia wafat di sana di Basra pada tahun 93 Hijrah. Dan yang antara sahabat Nabi akhir wafat dalam keadaan usia 103 tahun. Kita doakan radhiyallahu anhu. Kita langsung pada matan hadis tolong rujuk. Anas bin Malik menceritakan kepada kita, katanya khatan Nabi sallallahu alaihi wasallam khututa, bahasa yang singkat. Kata Anas bin Malik, satu ketika sedang kami duduk-duduk bersama dengan Nabi. Dalam kitab syarah ulama tambahlah, Nabi tak ada whiteboard, tak ada. Atau Nabi pun tak bawa iPad ke tunjuk, tak. So bila Nabi gariskan, maklum dia di tanah. Itu dia cerita. Jadi dalam kitab syarah mengatakan, kata Anas bin Malik, satu ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi, lalu Nabi mengambil ranting pokok. Kemudian Nabi menggariskan, khatam, menggaris ataupun melukis, khat. Macam ayat Quran ni dikhatkan, macam gitulah, tidak? Khatun, khatan, khututa. Nabi menggariskan beberapa garisan. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, anda kena tahu tafsirannya. Tafsirannya sama. Ketika Nabi duduk dengan sahabat-sahabat ramai-ramai ni, tahu Nabi tengok, ni ada peluang, prime time untuk aku nasihat mereka. Nabi raba-raba, Nabi ambil satu ranting, Nabi draw satu line. Kata Nabi tunjuk, hadza sabilullah, ini jalan Allah, fattabi'uhu, ikutlah. Nabi ambil ranting tadi, Nabi garis-garis banyak. Wa hadhihi subul syaitan, garam-garam yang ini pula jalan-jalan syaitan. Kemudian Nabi bacakan ayat, wa anna hadza siratal mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus, mustaqim. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, tak? Fattabi'u, ikutlah dia, dan jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, kerana jalan yang lain itu bakal menyimpang siurkan kamu, kan? Itu ayatnya. So Nabi pernah gunakan kaedah macam gitu. Kali ini dalam kitab syarah mengatakan Nabi ambil prime time, semua dah mangkereng duduk tengok, yang diranting Nabi draw beberapa garisan. Pada hadis ini tak disebut berapa garisan. Nabi ambil ranting tadi, Nabi tunjuk salah satu garisan, kata Nabi, hazihil amal. Alif bukan ain. Kalau ain kerja, alif angan-angan. Kata Nabi, ini ni aku nak beritahu kau orang ni, ini adalah angan-angan. Nabi ambil ranting tadi, Nabi tunjuk garisan yang lain pula. Kata Nabi, wa hadza ajalu. Adapun garisan ini pula adalah ajal, ending kehidupan seseorang, kematian seseorang. Ini Nabi sebut pada hadis tadi. Kemudian Nabi sebut pada hadis itu, tolong rujuk, fa bainama huwa kadzalika iz ja'al khatul aqrab. Kata Nabi, aku nak ingatkan kepada kau orang semua, kalaulah manusia sedang dalam keadaan demikian, sambil menunjukkan garisan yang angan-angan tadi, berangan terus. Nabi tunjuk garisan angan. Kalau manusia sepanjang hidup dia macam gitulah. Orang Penang cakap pimai-pimai tangtu juga.
Berangan-angan terus dia tak. Kata Nabi akan datanglah garisan yang ini sangat dekat. Maksudnya apa? Kalau kita nak belajar simple lah. Seolah-olah kata Nabi, kalaulah ini garisan yang kusebutkan dia ini adalah yang ini angan-angan, dan manusia tetap dalam keadaan berangan-angan aja, macam angan mak jenin kan? Ngam betul-betul saya cakap. Ulama sebut, kata mereka, al-amal, kerja dengan ain. Amal ini ya tak, menjadi ini satu sebab orang mendapat natijah, kejayaan. Orang yang dapat kejayaan tadi kerana beramal. Anak-anak kita yang dia lulus, dia punya graduation, tak? Convocation, dia dapat BA, honor, engineering ke, management ke, tak? Kerana dia beramal dulu. So amal datang dulu, baru kejayaan. Maka ulama mengatakan al-amalu dengan ain. Amal ini adalah sebabnya orang tadi dapat kejayaan. Tapi al-amalu dengan alif, tak? Al-amalu, angan-angan adalah punca daripada amalan tersebut. Barang siapa yang berangan-angan tapi tidak beramal, maka tidak akan dapat kejayaan. Dia berangan. Oh, Singapura ni susah dapat kerja je kan. Kalau aku ada BA in engineering, boleh lah dapat jadi engineer. Engineer keluar pun fresh graduate, insya-Allah kecil-kecil pun 2,500, 3,000. Siap beliau. Orang pakai kereta tak dapat kereta yang persen second hand pun jadi dia kan. Nanti kita pasanglah dia punya sport ring ke spang. Oh, dia pun berangan sampai hujung tahun tak belajar pun boleh pas tu. Ha? Dia berangan dengan sport ring dia, dengan itu, dengan macam-macam, tak boleh tak? Bila diberangan tadi dia penting, ulama cakap tak? Cita-cita angan-angan inilah menyebabkan seseorang itu beramal tak? Dia motivate, sepatutnya macam gitu. Mak jenin, orang Melayu kan, angan-angan mak jenin. Orang Melayu cakap, Cikgu Arif mengatakan, si mak jenin ni tak? Dia duduk di bawah pokok kelapa. Dia ada banyak pokok kelapa. Duduk bawah pokok kelapa, dia tengok ni, satu pokok kelapa ni ada 20 biji. Kalau ada 20 pokok, ini kalau dapat korangkan ni, jual ni, kaya ni. Kaya aku boleh tukar rumah aku yang buruk ni tukar yang baru. Aku isteri satu boleh kahwin lagi 3, 4 pun boleh. Oh, macam-macam aku jadi orang kaya ternama di kampung, macam-macam ya tak? Tapi satu biji pun dia tak buat turun. Melayu buat cerita tak, angan-angan macam ni dia tak? Orang buat cerita. Nasib baik Apple tu jatuh di kepala Isaac Newton, tak? Kita cerita gravity dia. Saya cakap, kalau jatuh kepada Pak Ali sampai tua pun macam itu juga. Kan? Kita kenal adanya gravity, tarikan daya bumi, kan? Kerana apa? Kerana Isaac Newton. Bila Apple yang jatuh di kepalanya tadi, dia tahu adanya tarikan daripada bumi. Maka dia keluarkan satu sistem ataupun formula tentang gravity. Orang Melayu dia tak buat pengajaran je tak? Sampai tadi pokok tu tak? Duduk tidur, bangun tidur pun masih berangan-berangan jadi orang kaya. Jatuh pokok kat kepala dia, buang pokok, mati dalam keadaan berangan-angan. Kata Nabi SAW, ini garisan angan-angan, yang ini garisan mati. Siapa yang tetap dalam berangan-angan, pasti dia akan sampai kepada tahap yang mati akan dekat. Dia mati dalam keadaan berangan-angan tanpa amal. Macam gitulah hadis ini. Very very simple, dia nak belajar pada kita. So hari ini jangan berangan-angan, disuruh kita buat berangan-angan. Kata ulama sangat baik. Dengan angan-angan itulah kita dapat melaksanakan sesuatu. Dan dengan melaksanakan sesuatu itulah dapat kita menikmati kejayaan. Tak ada angan-angan, kita tidak akan membuat sesuatu. Tapi angan-angan harus diikuti dengan amal. Al-amalu mesti diikuti dengan al-amalu. Diikuti dengan ini perbuatan. Barulah insya-Allah kita akan mendapatkan kejayaan. Ini maksud hadis ini. So kita pun macam gitu. Dan kadang kita hari ni duduk kita fikir, kalau dulu aku belajarkan kecil-kecil bagus. Padahal dulu pun dah tahu dah. Kalau dulu aku punya, kalau aku belajar hadis, sekarang aku dah champion ni, dah boleh syarah hadis. Dulu pun tahu juga, tapi dulu angan-angan aja gitu. Tapi tak buat juga. Kau tahu dulu sekolah kita senang, tak payah nak kerja, mak yang kasih duit dia tak.
Belajar je lah, tahu kalau dulu belajar pekak-pekak pun sekarang dah jadi chief engineer. At least pun doktor pakar, paling tidak pun ada satu klinik. Dulu pun dah berangan. Mak tanya, dah besar nak jadi apa? Doktor. Cilawanya angan-angan dia tak buat. Ini yang dimasukkan hadis. So mari kita pelajari. Kita ni pun majoriti yang tua-tua ni, nasihat anak-anak kita, anak-anak yang belajar hadis ini. Hadis ini larang berangan-angan. Walaupun saya pekik kepada semua anak-anak yang belajar, anda menuntut ilmu bukan kerana nak kerja. Dengar betul-betul. Rezeki Allah atur. Dengar betul-betul. Rezeki Allah atur. Bila kita menuntut ilmu, kita nak jadi orang yang cerdik, orang yang bijak. Kecerdikan kita itu mudah-mudahan dapat dimanfaatkan supaya kehidupan kita selesa. Itu dia berbahasa. Bukan kerana kerja apa. Tak semestinya kerja tu. Dia sekolah kalau kena kerja, itu yang susah. Habis O-level dia nak cari mana pergi tempat ni. Lepas tu dia nak pergi kerja. Dia dah habis diploma, dia dah habis pre-U, dia nak masuk universiti ni, dia pergi cari kos apa nak ambil. Kos sini, kat sini tak perlu. Dia jadi susah. Last tak pergi kos pun. Pasal susah nak cari kos. Sepatutnya kita menuntut ilmu, niat kita nak jadi orang yang bijak dan cerdik. Nanti Allah atur rezeki kita. Hari ni berapa ramai engineer yang bawa taksi. Last at the end. Pilot pun ada hari ni buat taksi, Allah takdirkan. Allah atur rezeki. Yang penting jadi orang cerdik, orang yang bijak, yang paling penting. So jangan berangan-angan nak jadi orang itu, nak jadi orang pandai. Orang yang berangan nak jadi orang pandai, dia kena belajar. Al-ilmu bita'allumi. Ilmu itu mesti dituntut, tak boleh tepuk bantal lepas sapi jampi. Itu zaman dah tak ada lagi. Itu zaman dah orang bodoh. Tu guru cakap kau nak pandai. Sebelum tidur baca serampi itu serampi ni lah, setapak semelenggang. Tinggal jelas kayu baru. Setapak aku melenggang, semua orang tengok. Lebih-lebih lagi anak dahulu. Tepuk, pu kanan, pu kiri. Berkat baginda Sayyidina Ali. Cik kira apa, tangkal apa, penyeri ke apa. Orang perempuan tengok kau pecah rumah juga. Zaman serapi jampi dah habis lagi. Dah tak ada orang yang boleh pandai, melainkan dia kena belajar. So anak-anak kita hari ni yang datang, mereka kena belajar nak jadi pandai. InsyaAllah Allah atur rezeki. Jangan risau, anda atur rezeki. Saya dulu, mak saya tanya, dah besar nak jadi apa? Saya masih ingat saya cakap saya nak jadi polis. Pasal dulu zaman saya, zaman kita kecil-kecil tu belum sampai nak jadi engineer ke doktor, tak. Itu zaman paling-paling polis atau cikgu. Ya tak? Kalau nak jadi stuntman tu tak boleh lah. Nak jadi polis. Jadi polis. Mungkin tak tu lah, mungkin kat dulu nampak polis bawa pistol ke apa, atau banyak tengok cerita Lone Ranger. Orang bawa pistol agama. Tapi sekarang tak jadi polis lagi. Tak jadi polis, jadi ustaz. Jadi ustaz. Siapa tu? Allah tu. Dan bagusnya saya jadi ustaz, polis pun belajar dengan saya. Allah tu. So kita sekolah ni bukan nak jadi apa, kita nak jadi orang panjang, orang cerdik, orang bijak. Kita manfaatkan ilmu kita. Dan jangan pakai akal kita untuk menentukan sesuatu. Jangan kata Allah yang mentakdirkan sesuai dengan iradah dan kudratnya. Allah SWT Maha berkuasa. Jangan pakai akal kita untuk kita menentukan sesuatu. Kita hanya melalui sejarah dunia ini jalan dengan keadaan yang betul. Sepatutnya macam itu. Cita-cita, angan-angan satu benda yang sangat penting, menjadi motivasi supaya kita nak bekerja keras. Bila kita bekerja keras, insya-Allah Allah tentukan natijahnya. Jadi ataupun tidak, berjaya atau sebaliknya, Allah tentukan kita. Tapi at the end kita nak sebut berjaya atau tidak, mati pasti akan datang. Itu yang Nabi tunjuk. Kata Nabi, yang ini angan-angan, yang ini adalah mati. Kalau siapa yang tetap berangan-angan, nanti yang mati ini akan dekat. Dan sampai mati pun angan-angannya tentang yang angan dan tidak berjaya.
So kita jangan pakai kepala kita. Kadang-kadang ada orang yang komen tadi jatuh buah beringin kat kepala, baru dia sedar, nasib baik buah beringin, kalau buah labu tak pecah kepala aku. Kenapa? Nanti kita berjaya tak berjaya jangan komen. Allah SWT jangan komen, itu Allah yang takdirkan ya tak? Tapi sebab dan akibat ada berlaku. So hari ini kita disuruh berangan-angan, tapi kita mengamalkan apa yang kita angan-angankan tadi. Disuruh kita macam itu. Jangan pakai akal kita. A plus B jadi AB. Satu campur satu jadi belum tentu. Belum tentu. Ya. Ada seorang negro profesor di Amerika lama dulu. Dia buatkan dalam buku, dia cerita begini. Profesor tu terkenal di Amerika, orang yang pandai tidak profesor. Profesor ada PhD. Bukan PWD, PhD. Profesor. Pandai, otak cerdik geliga. Tapi lantaran dia tu negro. Mungkin zaman dulu negro biasa daripada kunta kinte. Biasa sebut kunta kinte, tak lawa lah, senang dengan mata beluru, bibir juil, hidung lepek, macam gitulah lebih kurang. Tapi otak geliga. Tiba-tiba datang seorang perempuan Mak Saleh yang cantik dan molek nak kahwin dengan dia. Perempuan ni memang cantik molek, Mak Saleh lagi tu tak? Datang, babe, anak nak kahwin dengan tak. Negro ni, profesor ni pun pening. Kau gini macam cantik nak kahwin dengan aku, macam hodoh. Apa cerita ni? Kata perempuan itu, kalau kita kahwin, nanti dapat anak cantik macam aku, pandai macam engkau. Ada betul? Itu menurut kepala kita. Perempuan yang cantik kahwin dengan orang yang pandai, angan-angan dia supaya dapat anak cantik. Perempuan tu cakap, kahwinlah tak apa, nanti kita dapat anak kita cantik macam aku dan pandai macam kau. Si profesor ni bijak, dia cakap kalau itu okey. Kalau sebalik ni macam mana? Kalau kau kahwin dengan aku, dia tak, anak aku tu hodoh macam aku, bodoh macam kau. Muslimin muslimat rahimakumullah, agama mengajar kepada kita adanya sang pencipta yang sentiasa mengatur kehidupan kita. Dan Allah menutup sejarah hidup kita ketika kita mati. Itu dia cerita. Kenapa saya bawakan mukadimah tadi tak? Manusia tidak mulia di sisi Allah di waktu dia hidup. Tapi di sisi Allah SWT dia mulia itu apabila saat dia mati. Kalau di dunia mungkin orang memandang kita hormat hari ini, tapi ketika kita mati dalam keadaan kafir waliyadzubillah, Allah musta'an, kita minta Allah SWT bantu tolong kita. Jangan sampai ini berlaku. Itu hadis yang simple. Sebetulnya detailnya pada hadis berikut, tapi kerana masa tak mengizinkan, kita rasa kita kena berhenti. Saya rasa takutlah yang dah berlunjuk, yang dah mengangkang, ya dah pernah dah mulai tunjukkan signal. Faham-faham aje lah kan. Dah duduk lama tu dah semut-semut. Semua ni tak boleh didiamkan, nanti dia akan jadi kerengga-kerengga gitu. So kita faham-faham, kita berhentilah. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan iman yang kau berikan kepada kami ya Allah, kau pelihara ya Allah, kau semai ya Allah, kau pimpin kami ya Allah ke jalan yang benar ya Allah. Hidupkan kami dalam keadaan beriman, dan wafatkan kami juga dalam keadaan beriman, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Mati yang baik, mati yang mulia di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mengharapkan pertolonganmu ya Allah. Kami tidak kuat untuk melalui kehidupan yang penuh dengan pancarubah ini. Tipu daya syaitan, tipu daya orang-orang kafir ya Allah. Mudah-mudahan iman yang kau berikan ini ya Allah membantu kami untuk istiqamah dengan kebenaran. Mudah-mudahan iman ini dapat menilai mana satu yang hak, mana satu yang batil. Ya Allah ya Tuhan kami, peliharalah anak-anak kami ya Allah, khususnya yang remaja-remaja ya Allah. Mereka melalui satu zaman yang sungguh penuh pancaroba ya Allah, dengan tipu daya syaitan, media, orang-orang kafir ya Allah. Sukakan mereka dengan agama ya Allah, cintakan mereka dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya Allah ya Tuhan kami, pelihara kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, rumah tangga kami ya Allah, dan pimpinlah kami semua ya Allah ke jalan yang benar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته